Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perkara 8 ya. Ini berkait dengan punca penyakit hati, iaitu mendengar muzik secara keterlaluan. Sambungan hak tu pada muka surat 50. Ini kita bincang tentang muzik kita baca dulu, kemudian kita lihatlah beberapa perkara sebagai kesimpulan untuk muzik ni. Sebab muzik ni sebenarnya dia merosakkan fokus manusia. Khususnya kita orang Islam ni, dia jadi ulama kata lala tu, kita nak kesal. Sebab lala ni perkara yang bersifat maknawi. Dia lalu makan nasi patula lala tu. Tu masalah dia tu. Tidak kata jadi tubuh jadi panah, dia tidak begitu. Tapi ada, kita boleh kesal mengikut panggil ilmu tajribah, ilmu pengalaman ulama. Itu kita sebut selepas ni. Baik, cuba tengok sambungan ya. Sebenarnya keadaan manusia pada masa dahulu tidaklah secanggih pada masa sekarang ini. Sekarang ini alat-alat muzik telah dipelbagaikan, seperti kompang, drum, gitar, gambus dan irama-irama lagu yang begitu mendayu-dayu. Jadi kita kata proses perubahan semasa ini turut merubah dia punya industri muzik lah, kita kata. Alat-alat muzik pun tidak seperti dulu. Kalau dia sebut sini beberapa contoh saja ni. Jadi semua perkara ini boleh merangsang dan membangkitkan gelaran nafsu yang terpendam dalam jiwa. Apabila ada orang yang jahil menyangka perbuatan ini ada kaitan dengan akhirat, itu adalah pandangannya jauh daripada kebenaran. Ini dipetik daripada Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah. Jadi hak ni maknanya Ibnu Qudamah sebut ni zaman dia. Dia sebut beberapa contoh, kompang, drum, gitar dan sebagainya. Enggak kalau zaman kita lah ni, kita tak erti dah nak sebut alat muzik. Banyak terlajuk. Dan perubahan yang berlaku dari segi kita kata seni kata. Jadi kalau kita nak bincang, nak bawa perbincangan ulama dulu dalam bab muzik, dalam konteks muzik zaman ni, kalau ana lah setuju tak setuju tu tak apa. Tak setuju pun tak apa. Bagi ana lebih berat ke arah taklif. Itu bagi ana. Kalau kita lebih baiklah kita terima ada juga ulama kata boleh. Yalah. Ulama kata boleh tu, setengah-setengah ulama tu dia pun tak sih. Cuma dia sebut tu. Jadi kalau nak hak terbaik, kalau boleh elok, baik tak sah. Hak tu yang terbaik. Dia ada kesan sedih pengalaman. Kita boleh rasa sedih kalau kita dengar muzik, jadi lagu mana kita dengan baca Quran. Dia ni anak sebut, orang lain tak tahu. Dia ada kesan. Jadi tak sedap. Kita dengar 2-3 hari muzik dengar. Kalau ada bawa kereta dengar, dia ada kesan. Jadi tak sedap baca Quran. Kita sendiri rasa, orang lain tak tahulah. Mungkin setengah orang kau sedap baca Quran kali ni. Tu tak tahulah, ni anak lah. Jadi menyebabkan kita jadi berhati-hati. Kita pun kata tak sih. Buka dengan muzik, teringat aku tutup. Cuba buat gitu. Tapi boleh jadi berlaku pula selepas tu. Tapi cubalah. Tapi kalau pengalaman anak sendiri, dia ada kesan. Sebab tu guru kita, kalau kita pergi mana dia, orang kalau berhenti di hotel, tidur di hotel, sudah berita tu tutup lagi. Yang tu jadi serabut perut, dia kata. Jadi kita pun jadi tak tenang.
Sebenarnya betul ulama kita sebut, dia akan terganggu zikrullah. Memang betul. Kalau anak-anak kata betul. Sebab kita ambil ke atas diri kita sendiri. Kecuali kita tak cara atas diri kita. Kita buat tak erti, ikut dia jadi warna pun. Oh, kalau lagu tu hadirat, berat hidup kita lagi tu. Dia tak boleh nak rasa kesal perbezaan tu, maksiat yang dia lakukan dengan jangka masa berhari-hari, berminggu-minggu, 2-3 jam sehari. Dia tak boleh nak rasa kesal dia tu. Tu makna bahaya tu. Baik, kita baca dulu. Sebab di sini ada buat nota pandangan ulama. Ulama orang kata boleh pun lagu mana pandang dia. Dari segi praktikal. Lebih baik kiranya mereka hanya berkata ini adalah antara bentuk hiburan yang diharukan supaya kita boleh merehatkan minda. Paling tidak kata setara tu tak apa dah. Ni kata jadi muzik ni ingat ke akhirat pula tu. Waktu Ibnu Qudamah kata ni pandangan jauh daripada kebenaran ni. Tu. Kalau nak kata jugalah, sekadar kata harus supaya boleh rehat minda. Nak untuk rehat minda ni setara mana? Nak kau nak tidur pakai sudah dengan tu kalau mana? Letak earphone di telinga pakai sudah begitu. Kabar-kabar bangun esok pula buat misalnya. Pernah berlaku, Nazi pernah berlaku, tapi kita rasa bila kita baca Quran ke dia lain. Kita nak hayati makna tak boleh. Tu ada kesan, memang ada kesan dia. Tetapi masalahnya ialah mereka ini, yakni ulama-ulama yang menyangka ia juga termasuk dalam erti kata ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini biasanya golongan tarikat lah, ulama-ulama yang terlibat dengan tarikat. Mereka tidak hanya berpada dengan qasidah, tapi ada alat muzik. Kalau kita tengok sungguh-sungguh tarikat tu, hak ni menjadi acara tetap ni. Bahkan dia menari-nari. Kita semua kita tengok dalam internet tu lah. Tu. Mereka menamakan perasaan terhibur atau asyik yang keluar daripada batasan akal yang sihat itu sebagai satu unsur cinta asyik yang membawa ke arah kebaikan. Sedangkan kemungkinan perasaan terhibur itu akan membawa kepada tindakan yang dilarang oleh syarak, seperti mengoyak baju terkinja-kinja, seperti dirasuk dan sebagainya. Dia lama-lama dia boleh jadi gitulah. Sebenarnya berkawan ni boleh tengok sampai kita tengok internet dari YouTube memang ada pun. Semua perkara itu adalah jauh menyimpang daripada perjalanan hidup golongan salaf. Baik, kita baca dulu lah habis. Jelas sekali ia suatu bentuk kesesatan yang jauh menyimpang dari jalan yang sebenar. Oleh itu, setiap orang tidak harus mengelirukan diri sendiri. Cinta asyik yang sebenar ialah kegairahan hati apabila mendengar Al-Quran dan nasihat yang baik. Sekiranya melakukan dosa, dia rasa gerung, janji buruk. Bila buat dosa dia timbul perasaan takut, maknanya masih hidup segar lagi tu hati dia tu. Dan seterusnya mewujudkan perasaan rasa rindu kepada syurga dan juga perasaan kesal kerana mensia-siakan umur yang ada. Baik, semua rangsangan dalaman inilah yang akan mencetuskan ketenangan luaran, bukan dengan melompat terkinja-kinja dan bertepuk sorak. Adakah Al-Quran, pengajaran-pengajaran dan syair-syair zuhud itu tidak cukup lagi sehingga kita memerlukan cara lain seperti mendengar lirik-lirik lagu yang indah dan sebagainya untuk menghadirkan hati kepada Allah SWT? Ni langsung tak serupa dengan cara Nabi ni kalau lagu ni. Tidak dinafikan, kadang-kala perasaan sesetengah rangkap nyanyian boleh melahirkan perasaan sebenar tersebut. Namun pada kebiasaannya ia hanya akan mendorong hati ke arah nafsu duniawi semata-mata. Ini kata Ibnu Qudamah. Ini masih lagi dalam kitab Minhaj dia lah. Baik, cuma di sini sebelum kita pergi kepada maksud hati berpenyakit tu, ada beberapa nota yang nak petik debat muzik lah secara ringkas saja. Ini ulama yang kata boleh pun di hujung tu dia akan sebut begini. Walaupun kita menerima sebahagian ulama yang mengharukan muzik, tetapi cubalah latih diri agar terhibur dengan Quran dan zikir. Latih diri. Kena latih. Sebab bahaya ni kalau dengar muzik berterusan sebenarnya. Bahaya, sangat bahaya untuk hati kita. Cuma di sini ada tambahan lagi dalam kitab lain lah. Jadi untuk mengetahui kehidupan para sahabat, jadi
betul lah kita sebab muzik ada dah zaman Nabi, sesuai dengan zaman dia lah. Orang jahiliah ni memang dia berhibur tiap-tiap malam. Kita cerita bagaimana Nabi ketika dia bela kambing tengah malam pergi beberapa kali sampai tempat tertidur nyawa pak subuh. Mana Allah tak bui di telinga dia dengar. Hak tu ulama kata padan dah tu untuk faham kehendak agama tu. Maknanya salah satu maksum Nabi Allah jaga supaya dia tidak dengar muzik. Maknanya muzik molek ke tak? Maknanya ada masalah lah tu. Jadi hak kata boleh pun dengan kadar, dengan peraturan yang ketat. Maksudnya ke dia? Kalau boleh kita latih diri seperti mana ulama kata zikir, baca Quran, latih tu sampai timbul tabiat, timbul rasa zauk itu, hak tu hak terbaik. Jangan amal muzik berterusan. Bagaimana pun ada pengalaman. Kita nak pulih balik tu ke Paruk. Misal kita pergi Kuala Lumpur dengan muzik dah sampai klik tu. Nak boleh betul balik hati kita dengan Quran tu makan masa. Sebab tu lebih baik dah. Anak pergi dah tu. No, lepas tu kita patut alih. Bahaya tak seraya orang kita sendiri. Memang betul ulama kita kata. Sebab tu di sini muzik ada dah zaman Nabi. Lepas tu lagu mana sahabat saya nak bakar ada kau sebut. Bagi satu riwayat tak apa dah. Duduk alik dengan muzik petang-petang. Nak lepas waktu berjabat nak. Cuba mari so. Kalau ada sodwa tu orang tak ambil kira. Kalau ada gak sampai kita dengan telefon, dengan earphone tu ketiak tu kadang tak nampak dia susuk lebih. Muka piahnya besar. No, jangan main tutup telinga ni pun bahaya juga. No. Jadi barang-barang lagu tu tidak kena berhati-hati. Kita duk bincang ni bukan kata semata-mata orang panggil pengalaman ulama, dia ada dasar daripada Nabi. Larangnya tu. Tu. Baik. Sini ana petik juga sedikit 3 poin. Isu muzik dan nyanyian. Ni ana ambil ni hak paling simple. Pertama sekali, ni hak ulama orang kata boleh ni. Pilih nyanyian yang ada unsur pendidikan. Pilih. Orang tak pilih hak ni nyerah lalu dengar ni. Saudara ayat. Ada nyanyi tentang sebut tentang wahepa kora, tentang buah-buah tropika gitu tu. Tak dengar. Tak saudara ayat lah. Apa sepong kayu. Sepong di pondok kecil ke tak dengar. Bagi-bagi lagu tu dia tahu apa dia lagu tu. Dia nak lain. Sebab apa? Sebab syaitan tak akan benar kita dengar sekadar tu. Boleh hak tu sebagai pintu masuk, lepas tu gak pergi hak lain lalu dah. Setiap kita ni akan ada pengalaman. Fikir sendiri atas pengalaman kita. Molek ke tak? Jadi bila ulama kata pilih nyanyian yang ada unsur pendidikan, setengah-setengah ulama kata ni teori yang tidak praktikal. Kalau kita nak buat pun tak jadi. Sebab bila kita masuk ke lain muzik ni dak, syaitan dia akan ganggu kita, menyebabkan hati kita dia jadi mula-mula dengarlah tu. Lepas tu gak telah lain. So, tak apalah. Yang kedua, muzik yang tidak ketahuan. Nak buat lagu mana siapa? Ni ulama kata boleh pun dia buat panduan. Boleh ke nak ikut ni? Hanya sekadar teori saja. Tapi ana sebutlah. Nah, okey, boleh ke tak? Cuba buat. Kalau tak boleh tak satu bank. Muzik yang tidak keterlaluan. Patut keterlaluan sekadar mana? Setara mana keterlaluan? Donda saya tu setara mana? Misalnya dah, payah dah. Sebab tu ulama kita kata sebenarnya payah, bahaya lah. Yang ketiga, nyanyian dan muzik yang tidak ada kaitan dengan ajaran salah. Ni mungkin boleh lah. Gak orang kita tak tahu gapo pun cuba tengok lagu. Kadang-kadang sebut Indonesia tu. Lagu ada Syiah pun ada. Nasyid-nasyid tu. Haddad gapo tu dak. Orang kita tak tahu paleko pun main sedap begitu jelah. Lepas tu qasidah. Cuba tengok. Orang kita tak tahu maksud dia. Kadang-kadang qasidah tu puji Nabi lebih hak. Cuba dengar. Benda-benda lagu tu jadi payah. Gak kita orang tidak Arab pula dak. Lepas tu ada ke dak orang bila dengan muzik ambil kira semua ni. Cek dulu. Tanya ustaz boleh ke tak? Ada buat kerja lagu tu. Tu buat kerja lagu tu. Sebab tu kalau tanya anda kan, kalau kita ni sudah tenggelam dengan muzik yang baik, gini ya kita kata, kalau enta tidak boleh uruh diri, tidak boleh kurang sampai ke peringkat jadi lebih Quran, maknanya ada tak kena, dia boleh merosakkan hati. Sebab tu ulama senara termasuk penyakit hati muzik ni. Memang ini ilmu ni bukan sekadar orang panggil bukan sekadar fakta dalam hadis Nabi, larangan Nabi. Ini sudah jadi tajribah ulama. Ni
Ni ini surah tajribah ulama, kena berhati-hati. Baik, habislah di situ Ana tekan sangat tu sebab ni masalah buat kita ni. Satu ayat lah hidup atas kereta ke, dia pecah piah ke, orang tak tahu. Satu ayat lah. Sebab ana pun pernah. Cuma kita mari mikir, talih lagu ni. Bila baca Quran jadi lain, jadi mudah puas. Jadi kesal, satu ayat lah. Ulama kata kita makan apa dia panggil mizaj. Sayur ataupun makanan yang mizaj dia panas, tubuh kita akan panas. Pecah baju berasa. Tapi kalau kita makan makanan yang mizaj dia sejuk, dia akan jadi sejuk. Maknanya setiap benda, setiap perkara yang kita buat, dia akan memberi kesan. Tak kira kesan tu kecil ke besar, dia tetap ada kesan. Gak muzik ni sudah terbukti. Siapa ulama sebenarnya kalau nak kira yang mengharat itu lebih ramai daripada yang menghalak. Kalau Saudi baru dia wui. Gitulah, berhati-hatilah. Kalau kita terima pendapat boleh pun kena berhati-hati. Sebab ulama yang kata boleh pun dengan berhati-hati. Baik, kita pergi kepada seterusnya, maksud hati berpenyakit. Payah ni asal ayat lah, memang payah. Ana ayat lalu baru payah. Ada setengah tu siapa bini dia sebut kana. Sebab dulu dia teruk lah. Kalau dia dengar berita jail lapar tu dok. Dengar siapa tempat elek ke kep dia tutup. Terus dia dengar muzik. Susah hati bini dia. Kalau dia pergi buat dia peniaga di hotel ke, dia pergi jumpa tu dia kata minta tolong, masa saya duk urusan ni jangan pasal muzik. Kalau dia tak seguna dah khidmat hotel tu. Bagus dia tapi susah lah. Bini dia kata jadi serabut perut kalau duduk dengan dia. Sebab apa tu? Sebab dia tak ada dengan bini anak, tak ada ikut cara dia tu. Dia jadi terlanjur. Ada berlaku gitu. Jadi kita terpaksa nasihat pula ke dia, tak boleh duduk lalu gitu. Kena fikir, misalnya kalau dia pergi ke satu supermarket ke apa-apa, jadi susah hati. Kalau dia tak masuk, biar bini dia masuk. Apa begitu? Molek maksud dia. Tapi tu sebab itulah kita kena faham. Hak ulama kata tak boleh pun, hak barang-barang hak di luar ikhtiar kita nak tak boleh nak kontrol waktu tu, ulama pun tak kata salah. Ulama pun tak kata salah. Cuma nak jaga tu lah. Sebab itulah kalau kita baca dalam buku-buku ulama-ulama salah kita, kalau dia pergi tempat-tempat lagu ni, dia tak tinggal astagfirullah tu. Sebab apa tu? Nak jaga lah. Sebab syaitan bergelewak situ tu. Dia akan cuba juga. Sebab apa? Sebab kita sudah berada di tempat yang sesuai dengan kehendak syaitan. Kena berhati-hati. Kita tekih tu sebab kita nak bincang tu lah ni. Bincang tu Baik, maksud hati berpenyakit. Gapo dia? Kalau kita kata hati berpenyakit dari sudut fizikal, tu doktor boleh royak. Tak payah guna kitab ni. Hak ni penyakit hati dari sudut batin, dari sudut ruhi, bukan dari sudut Allah panggil jawarihi, bukan dari sudut jawari, dia pergi jasadi, tidak. Maksud penyakit hati dalam konteks agama ni perlu dilihat dalam skop dia yang sebenar. Ini kerana setengah orang apabila sebut penyakit hati, dia hanya terlintas dalam fikir dia kata dengki, suka mengumpat, iri hati, tamak, dah kedekut, bagai-bagai gitu. Hak sifat-sifat mazmumah, hak tu yang dia nampak. Skop dia sekadar tu. Padahal bila sebut penyakit hati, skop dia lebih luas daripada itu dan melibatkan perkara-perkara besar dalam agama. Bukan sekadar mengumpat, bukan sekadar orang panggil kesalahan peribadi, bukan sekadar tu. Dia lebih besar daripada itu. Dalam kupasan tentang kategori hati sebelum ini telah disentuh perbahasan tentang hati yang sakit dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati tersebut. Namun itu adalah sebahagian sahaja daripada penyakit hati itu sendiri. Hak ni boleh rujuklah paling kurangnya pada muka surat 37 boleh rujuk. Hak kita baru habis saat ni tu. Hak nombor 8 bab muzik tu, hak tu lah. Dia bermula pada muka surat 37 boleh tengok situ. Dan sebelum tu lagi. Baik. Sebenarnya setiap anggota badan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk fungsi tertentu. Ni dia cuba buat analogi. Dia kata setiap anggota badan kita ni, hak zahir ni diciptakan oleh Allah, dia ada fungsi dia. Misalnya kita kata sini tak sebut, misalnya kalau anda baca dalam buku falsafah Islam lah, dia kata kenapa jari kita ni Allah buat tidak sama, dia ada fungsi dia. Tak payah ni kita tahu nak guna untuk apa ni. Tak ada orang korek hidung guna ibu jari. Tak ada. Kalau ada hal tu memang masalah besar tu.
Masalah besar tu. Dia tak boleh nak beza tu. Dia ada maksud lakon. Bapa gini-gini, dia ada semua. Baik. Tu asas dia. Allah tidak buat sia-sia. Jadi anggota badan tersebut dikira sempurna apabila dia berjaya melaksanakan fungsi tersebut. Anggota tersebut dikatakan sakit. Istilah anggota tubuh kita ni sakit apabila dia gagal melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Misalnya, penyakit yang menimpa tangan, anggota tangan. Bila kita kata penyakit telah menimpa tangan, mana tangan itu sudah sakit, maknanya dia gagal guna tangan ni untuk hulur sesuatu, untuk pegang, untuk jamu, untuk setengah. Bila tangan sakit, dia tak boleh buat dah tu. Maknanya fungsi tangan sudah terjejas. Orang panggil sakit tangan. Baik. Penyakit yang menimpa mata. Bila kata mata tu sudah kena penyakit, maksudnya apa? Dia tidak boleh melihat dengan sempurna. Kalau siapa perekat tak boleh lihat langsung, orang panggil buta. Makna tak berfungsi langsung. Baik. Penyakit yang menimpa lidah. Bila kata lidah berpenyakit, dia ada kategori dia. Penyakit yang berat, ada kategori. Tapi bila kata lidah berpenyakit, ada penyakit pada lidah, maknanya dia tidak berfungsi, tak boleh bercakap. Fungsi dia untuk bercakap, tak boleh bercakap lah. Begitu juga penyakit yang menimpa tubuh badan, kadang-kadang menyebabkan tak boleh gerak. Nak bangun kena orang akak. Lemah dah pergerakan dia. Kena gauk saja boleh itu. Dah tak boleh gerak sikit sakit. Sampai jadi orang panggil hilang upaya. Itu orang panggil bila fizikal kena penyakit. Begitulah juga selagi orang panggil batin manusia, hati tu. Tadi kita sebut fizikal luaran. Hak ni hak dalaman. Begitu juga dengan penyakit hati. Bila hati tu sudah kena penyakit, dia akan gagal melaksanakan fungsi yang Allah tetapkan untuk dia. Apa dia fungsi hati ni? Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah dan rindu untuk bertemu dengan Allah. Oleh kerana itu, jika seseorang mengenali segala sesuatu dalam hidupnya, tapi dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, cerdik dia bab dunia ni, orang boleh tupai bab ni, tapi kalau dalam bab agama, bab kenal Allah, gagal dia. Seolah-olah dia tidak mengenali segala sesuatu. Jadi kalau dia tidak boleh kenal Allah, gagal kenal Allah, hati dia tidak berfungsi dengan fungsi yang sebenar, tak kenal Allah, tak boleh ingat pada hati dia, hakikat sebenarnya dia tidak kenal segala sesuatu. Ni orang panggil pandangnya agama. Walaupun dia memperoleh segala keuntungan duniawi, dia dapat keseronokan duniawi dan segala syahwatnya, namun dia gagal mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu juga merasa mesra dengan Allah, seolah-olah dia tidak memperoleh sebalam bentuk keseronokan, nikmat dan penyejuk mata hati pada hakikatnya. Hak ni payahlah, sebab orang ni mengikut neraca agama. Jadi orang yang lala, dia tak terasa bahagia gini ni. Tak terasa. Bahkan dia rasa dia paling bertuah. Dia tengok orang-orang juh-juh tu, sesak-sesak, dia kata susah hidup dia, senang tu hawi. Nak minggu pergi luar negara, kita kata pergi ziarah anak dia, nak bulan, kita kata tu padahalnya dia tu teruk dari segi hati dia. Ini masalah besar. Bahkan jika hati kosong daripada mengenal, mencintai dan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, segala kemewahan dunia dan keseronokan akan betulkan menjadi sesuatu yang menyeksa hidupnya. Boleh jadi dia tak terasa lah ni. Dia akan terasa di akhir usia dia. Hak lebih terasa lagi di hari akhirat. Tu tentu dah. Hak tu tentu. Tu. Hak ni kalau kita nak simpul lah, orang panggil tak ada zikrullah. Tak ada zikrullah. Kan kata ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Bila tak ada zikir kepada Allah tu, tak ada lah. Orang panggil itmi'nanul qalb. Ketenangan jiwa jadi tak ada. Hal ini kerana yang terlibat pertama luput untuk menikmati segala nikmat yang diperolehnya dalam erti kata yang sebenar. Jadi hak mula-mula sekali fungsi hati tu sudah lupa hilang. Jadi hak dia rasa dia nikmat tu sebenarnya tidak hak tu sebenarnya hati dia sepatut dia rasa. Dia hak lain. Tapi oleh kerana rasa tu jadi rasa hak lain dah.
Dan kedua, luput perkara yang lebih baik buat kehidupan, iaitu mengenal Allah, merindui dan merasai mesra dengannya. Kalau dalam istilah Imam Ghazali, dia kata hati dia tu tidak cinta dah kepada kehidupan yang kekal, beralih arah, dia lebih cinta kepada dunia. Dia panggil hubbud dunia. Bila naik satu tahap lagi, dia jadi karahiyatul maut. Hak kena nyakit tu berat benar lah. Sebab tu kena ingat lah untuk kita semua ni. Untuk kita semua bahaya ni, sebab boleh jadi orang yang kena hubbud dunia, cinta pada dunia, lupa, tak ingat akhirat, tak mesra dengan akhirat, semaya pun tak khusyuk, dah kesal dia tu, pakai ya tak berubah, dia piah pun tak pecah. Ni bahaya. Orang tengok zahir dia nampak biasa, sebab apa? Dia tak tukar pun pakai ya dia, tapi hati rosak teruk dah. Semaya pun tak khusyuk dah. Baca Quran pun tak jadi apa dah. Baca Quran. Hak tu bahaya. Dia tak tukar pakai ya piah tu, tapi hati sudah rosak. Tu bahaya ni, tu penyakit hati ni bahaya. Kalau penyakit lain, dak nampak terang tangan tak boleh hakat tu, terang nampak. Berasa lah lu nak pergi hospital. Ni tak ada berasa pun nak pergi jumpa. Kalau pergi jumpa tu orang nyanyi. Tak ada berasa pun nak pergi jumpa, kita kata orang alim ke bapa jadi lagu ni. Sebenarnya mudah ya ada. Akhirat lah kita bincang, dia ada bab dia akhirat. Lagu mana nak buat? Akhirat sebab tu kitab ni kukuk mana pun baguslah bagiannya. Akhirat dia sebut tu. Kita nak buat lagu mana? Dia ayat lain. Pertama sekali kena rasa dululah hati awak ni masalah ke tidak. Nak berobat apa kena cek dulu. Tiba-tiba tak boleh rasa apa hati bermasalah, patut nak timbul keinginan nak buat rawatan macam mana. Kena bincang dulu penyakit hati, biar kena pasti waktu dulu baru fikir nak berobat. Kalau kita duk bincang pekat tu baru ni. Baik. Setiap orang yang mengenali Allah akan mengasihi Allah dan mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah. Baik, kita rasa lagu mana? Rasa gitu ke hati kita? Lagu mana kita rasa? Anda duduk baca beberapa kitab lain lah selain pada ni tu. Ada mana ulama kita buat, dia kata sahabat Nabi ni dia boleh sampai peringkat orang panggil dunia ni kecil bagi dia. Dia nampak Allah. Contoh, ni bagai berat belaka nak buat ni, tapi sahabat boleh buat. Bila muhajirin pergi, dia bui rumah, siapa ada cerai bini sebut dalam hadis, pilih anak mana. Lepas tu ada setengah sahabat tu miskin dah, dia Madinah miskin, dia ada kebun cukup untuk keluarga dia. Dia kata suruh Tuhan lah, mari kerja dengan aku, untung bagi dua. Jadi cukup juga keperluan dia. Baik, kita ni ada ke tak perasaan kita buat rumah supaya duit. Adik-beradik kita tak boleh buat rumah, kita tak bantu pun. Tu adik-beradik kita, hak ni tidak adik-beradik, muhajirin hak ni asal dia boleh buat. Sebab tu ulama kata dia sahabat tahap paling tinggi dah sahabat ni. Orang kita bila nak buat adik, beratlah nak guna duit kita kan. Nak ayatnya jauhnya. Nak ayatnya jauh. Walaupun ada setengah orang boleh, ada yang tidak nafikan. Dia cukup tengok adik-beradik tak boleh, okey tak apa. Mu ada berapa duit? Okey buat. Aku buat khakor begini. Lepas tu mu ikat bata tu itu aja ejahlah. Akhir sekali siap rumah. Dia bukan bantu 100% tapi dia bantu. Kalau muhajirin itu 100% dia bantu. Pelik tu. Siapa sebut dalam Quran? Alladzina tabawwa'u ad-dar kan? Nah, orang Madinah siapa menyediakan, hebat dia. Kalau kita baca tu nengung kita. Nak yang ni sahabat ni siapa tak tu dah harta ni kecil bagi dia sebab dia nampak ke dia akhirat. Jadi dia dalam fikrah dia, bila dia beri rumah pada muhajirin, dia memberi pekerjaan pada muhajirin sehingga terjejah pendapat dia sikit sebanyak, itu adalah pelaburan akhirat. Kecek mudah. Nak suruh mari supaya sahabat tu lagu mana payah. Padahal kita kata hak tu yang anak pelik tu, sedangkan Ansar ni dia tidak hidup dengan Nabi lagi sebelum tu. Orang Mekah ni lebih lama 13 tahun, dia baru beberapa tahun boleh dah tahap tu. Sahabat kadang tahun pertama Nabi duduk tu, dia boleh dah sampai tahap bila puak muhajirin mari terus bui. Curah bini buat kat lah tu. Tu. Lepas tu hak berat lagi ulama kata dia sebut pada Nabi. Jawatan dalam pemerintah Madinah ni kita nak duduk bawah muhajirin. Muhajirin lah jawatan besar. Kita duduk bawah dia. Apa sebab dia ni telah berjaya melepasi ujian Allah 13 tahun di Madinah.
tu dari sudut jawatan pula. Maknanya dari segala sudut syaitan tak boleh guna nak merosakkan dia. Orang kita ni boleh hamba khusi tu memang. Sebab tu dia khusi, dia berat dia buat dalam parlimen. Kalau tidak dia lepar dah. Sebab ada dan tengok dia cuba nak akak tahu kok. Kalau kok tak tahulah. Sebab apa tu? Dia berebut kursi ni. Dia lagu tu dia tak boleh tak akan beri kat orang. Sebab apa tu? Sebab jawatan tu bagi dia satu kemasyhuran, bukan satu tanggungjawab. Tapi masyarakat tu sebab tu lah menasabah lah. Hubbul asa minal iman pun menasabah. Nak buat siapa tahap tu tak tahu bila siapa ke tak tahu kita ni. Nak terah boleh terah. Ni pupuk kita ni mana adik-beradik tak ada rumah, duduk rumah sewa siapa tua dak. Sanggup ke? Kadang-kadang setengah tu naik beradik, 5 beradik ni kaya-kaya belaka, tak boleh nak share duit nak beli sebuah rumah pada adik. Jauh daripada golongan ansar. Ansar tu muhajirin, bukan adik-beradik dia. Itulah hak tu mudah ya. Sebab tu ulama kata anda tengok tu, ulama kata hak tu yang mudah untuk kita faham. Hak tu yang mudah. Nak berkongsi duit, lagi payah. Apa ni tak penuh lagi, kita nak penuh 1 juta ni. Nak dalam bank. Tak ikut 500,000 lagi. Ni nak separuh baru. No. Hak tu lah. Hak tu pekat tinggi tu. Tu pokok ansar tu pelik. Itulah orang panggil sifat dia kata ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Walaupun dia perlu tapi dia utama ke sahabat hak lain. Sebab apa? Sebab demon ni tetamu dia datang ke Madinah. Hak orang muhajirin pula tidak ambil kesempatan. Itu semua dibincang. Abdul Rahman bin Auf bila orang bui, dia ada bui. Dia sifat dah dalam hati dia. Hak orang bui ni dia niat pinjam. Kawan tu bui niat hadiah. Bila dia menego, katanya ada setengah riwayat sebut 3 bulan dia guna duit tu. Setengah kata 4 bulan macam-macam lah. Dia guna duit tu nego di pasar tu tak. Dia boleh untung sampai boleh nikah, dia boleh bayar balik. Orang Madinah kata, dia kata kita bui pergi je. Ada dia kata, bui mu boleh tolong orang lain pula. Aku boleh untung lah. Maknanya Abdul Rahman bin Auf masa dia ambil tu dia niat pinjam. Maknanya hak muhajirin ni pula jenis reti bahasa ketemu. Orang metakau orang buyak pak ambil. No. Mau tidak jenis lagu tu cedik pun tak. Kalau kita bui banyak tak apa. Patut nak uang lagi. Patut nak uang lagi. Alah kau lah. Tu pelik tu. Ni lah. Apa siapa tahap tu? Ulama kata tak ada sebab lain kerana cinta Rasul sampai merubah kehidupan. Cinta Rasul hakiki ke dia? Ittiba' sunnah. Rupanya kita dia ikut sunnah, pakai baju, guna masuk tangan kanan, lepas tu doa Allahumma barik kepada Nabi. Rupanya hak tu besar kesan dia, bukan kecil. Lama-lama dia jadi jiwa kita jadi gitu. Kita tanpa kita sedar. Sebab tu kalau tak buat tu dia tak akan sapa tahap tu. Maksud ayat lah. Sebab tu bahaya hadirat. Mana pun tak bawa pula buku tu. Allah buku ni. Dia panggil Lum'atul Aurat. Jual kedai Jafar Rawah tu. Payah dia. Lum'atul Aurat ni ya di amal apa ni? Tak wali hutan. Paruk. Ni selawat ni patu rezeki ni fadilah dia buat sendiri. Tak tahu dah siapa dia tapi pelik. Luar biasa pelik. Siapa baca satu zikir, satu selawat tu bukan Nabi. Siapa boleh seperti 100,000 haji. Neng mana? Anda dah baca? Pinjam baru tu. Enggak dia kata mana dia kata di Jafar Rawah tu. Kena pergi beli. Pakai amal gitu mari cabut pi amal tu. Allah berat sangat dia tu. Mak cuba banyak ke orang amal tu. Patut ada satu zikir tu dia bagi. Kalau dalam sehari kita boleh buat 100 ni fadilah. Kalau dalam satu hari boleh buat 300 ni fadilah. Kalau dalam satu hari boleh buat 1000 ni fadilah. Kalau dalam satu hari boleh buat 100,000 ni fadilah dia. Supaya dia tu Nabi tu. Paruk tu. Tu nak ayatnya kita ni tak kena penyakit ni tak apalah tapi berat. Jadi hak ni hak kita duk bincang ni nak suruh hati jadi molek dalam konteks ruhi, dia tidak ada jalan lain kecuali ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi. Kalau tidak jadi masalah kita. Baik. Dia sebut lagi sini Ana sebut gitu tu akhir datang sebab kalau dalam kitab Minhajul Qasidin tu apa ni Ibnu Qudamah tu memang dia sebut
Dia sebut semua, acak kali lah kitab dia. Muka anak ngajar kitab tu masa duduk KL. Dia sebut macam dia kata, hak ni sahabat capa belakang dia. Memang dia sebut. Dia bicara-bicara tentang kitab tu, kitab Tazkiyatun Nafs lah. Dia bicara-bicara, dia kata, hak ni sahabat telah capa. Acak kali mana dia sebut. Hak ni sahabat telah capa dia. Dia buat bagi contoh. Tu Ibnu Qudamah. Sebab tu galik kita baca buku dia. Tu. Oleh itu orang-orang yang mengutamakan sesuatu yang dicintainya melebihi daripada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya orang itu mempunyai sekeping hati yang berpenyakit. Kita jangan kira orang lah, sebab kita tak boleh nak nilai orang. Sebab hati orang kita tak boleh nak nilai. Kita duk bincang ni kita nak nilai hati kita sendiri. Kita nak nilai lagu mana hati orang. Mana kalau hati kita ni nampak sayang kepada dunia sehingga menyebabkan jadi terjejah sedekah, terjejah nak bantu orang. Lepas tu kita ni tak banyak tengok semaya apa tak khusyuk. Kita boleh nilai sendiri. Mana kalau itulah situasi yang kita rasai dalam hati kita, maknanya kita ada hati yang bermasalah. Kena ada usahalah untuk baiki tu. Sebab hati bermasalah dia ada proses rawatan dia. Ni dengan melalui cara agama. Kadang-kadang hati seseorang sakit dan sakitnya bertambah berat, tapi tu dia tak rasa kesakitan itu kerana terlalu sibuk dengan urusan lain, lupa untuk memeriksa tahap kesihatan dirinya dari sudut rohani. Bahkan kadang-kadang hati dia mati dah, tapi tu dia tidak merasai kematian hati yang berlaku dalam hati dia tu. Dia tak rasa sikit rabuk. Jika hati seseorang benar-benar hidup, dia akan menderita apabila sesuatu yang buruk dan keji yang dilakukan dia. Dan dia juga akan merasa menderita kerana kejahilan dalam mengenal Allah dan segala perintah. Ni salah satu poin besar ni. Kita boleh guna, orang panggil indikator ni lah, kita kata dah, kalau kita buat dosa, kita tak puasa belah mana. Puasa orang ingat cara tu hati masalah. Tak ada khilaf ni di kalangan kalau kita baca dalam kitab. Sebab anak kitab gini anak letak dalam satu folder khusus. Kita duk tengoklah contoh-contoh. Jadi kalau seorang tu contoh seorang tu tinggal semaya, dia gingai, siapa tak semaya misalnya, dia pun tak ada puasa gapo, biasa je. Misalnya, cek masalah tu, makna dia tu lebih berat daripada mata tu bau kain dia tu. Tu. Dia tak rasa berat, biasa. Memang dia qada semaya, tapi tak rasa berat, tidak rasa sedih, biasa. Ingat ya. Lepas tu minggu depan buat kita pula. Maknanya bila seorang melakukan dosa, tak kira lah dosa kecil besar, tak ada rasa. Sebab kalau kita tengok ulama-ulama kita dulu, dia cuba beri gambar bila buat dosa bagai ke bukit yang menghempak kepala tu. Sedih. Tu. Itu salah satulah. Boleh rasa sedih lah, hati boleh rasa sedih. Sebab tak ada siapa boleh tahu ni, kita sendiri lah. Sebab hati kita. Kadang-kadang seseorang dapat merasai penyakit hati yang dialaminya, tapi sukar baginya menanggung kepahitan ubat yang terpaksa diambilnya untuk merawat penyakit yang dialaminya itu. Dia juga kurang sabar dalam menanggung kepahitan ubat tu. Sebab contohnya, ini contoh, anda ambil contoh. Misalnya kita ambil bapa kawan ni jadi tinggal semaya. Boleh jadi biasanya dia tidur dulu sebelum maiz tu. Contoh, kelip-kelip pukul 11 lah tidur dulu. Kita nak bangun pukul 4 koci je, 3 je letak dah koci. Waktu tu tak ada apa. Acak kali nak ada berlaku. Jadi ubat dia lah mana? Dia bukan panado ubat dia. Ubat dia ulama kata tidur selepas tu. Bila terbukti kerana tidur dulu menyebabkan terbukti gitu, haram tidur dia. Kecuali dia kena semai dulu. Jadi dia kena ubah. Ni dia panggil iklak. Dalam istilah panggil iklak. Iklak ni maknanya kita menjauhi punca tinggal solat. Kenapa dia? Tidur dulu sebelum semaya. Jadi makna selepas ni dia wajib kena semaya dia. Dia nak ubah tu berat. Sebab apa? Rupanya dia tidur dulu semaya tu sudah terbiak lama. Payah tu. Nak ubah. Kita tak kena nyakit tu memang tak ada masalah lah. Tapi bagi orang kena nak ubah tu payah dia. Hak tak berakhir mari masjid ni dah. Tu penyakit tu. Nak boleh mari, nak semua berat tu dah. Kita syarah dia buat sengih, tak ada apa. Marilah kata. Kita tu nak mapuh dah ni. Kata. Dah kita ayat acak ni hak akhir final ni. Kita kata gitu.
tak mari juga misalnya tu. Dia tak akan mari. Kadang-kadang 10 tahun baru mari. Tengok berat. Benda kita rasa ingin mari masjid ni. Nah. Tu masalah dia, perkara ni dia gitu. Tu maksud obat tu. Tu maksud obat. Mengumpat pula. Orang yang sudah jadi dia mengumpat ni, kalau berat dah siapa turun pakai kaki, orang panggil kaki mengumpat. Dia kalau siapa situ ke dah. Berat benar tu. Jadi orang lagu ni hak biasa kalau dia duduk dengan orang dia tak rancang pun jadi ngumpat. Aku terbiak dah. Dia obat dia ke dia? Setengah ulama kata obat dia kena sebut kebaikan orang. Bila dia terlintas nak sebut keburukan sebab ngumpat-ngumpat, Nabi kata kamu sebut keburukan orang yang betul-betul ada pada orang tu, yang mana orang tu dia tak suka sebut pada orang tu, dia panggil mengumpat. Tetapi kalau semua kamu sebut keburukan orang, keburukan tu tak ada, dia ada-adakan tu dia panggil fitnah. Nabi sendiri sebut dalam hadis. Jadi kita nak obat dia ke dia? Sebut kebaikan orang. Supaya juga kedekut. Obat kedekut ke dia? Sedekah. Kan berat tu. Dia kena lawan tu. Kedekut, obat dia sedekah. Kita nak berat tu. Kita kata, okey, kedekut obat dia macam Quran. Boleh kira. Sebab apa? Tak jejah harta dia. Sedangkan kedekut ni baik berkait dengan harta. Tak, dalam agama tidak gitu. Mana obat dia, supaya juga kita kata dah, benci kepada orang. Ulama kata obat dia ke dah? Tolong orang. Tolong orang kita benci. Wis halal tolong orang, tolong. Tu obat dia. Jadi obat tu bila nak buat, dia rasa pahit yang tersangat pahit. Sebab itulah di sini anak pula letak. Obat ni sebenarnya kita boleh guna obat untuk rawat penyakit hati ni, dia mesti ada, dia panggil himmah yang disebut oleh ulama sebagai mujahadatun nafs. Orang panggil kesungguhan jiwa. Tak ada orang tak boleh. Kalau tak sanggup telan obat tu, tak boleh. Tak akan berubah kita sampai bila-bila. Dia orang ini sanggup hidup menderita. Sanggup hidup menderita daripada bersabar mengambil ubat-ubatan yang boleh menyembuhkannya, tetapi rasanya pahit. Ibnu Qudamah sebut setengah-setengah orang dia mikir gini, bila dia tak boleh nak buat kan, dia tak boleh nak ubah. Seperti tanya muzik misalnya, dia tak boleh nak ubah. Memang sebab lama berpuluh tahun dia hidup bergelumai dalam muzik, nak ubah tak boleh. Akhir sekali saya terbisik kali dia, Ibnu Jauzi pun sebut dalam kitab Talbis Iblis, saya terbisik, dia kata Tuhan ni kan Maha Rahman Rahim. Tak lah dia nak masuk neraka benda-benda lagu ni. Lepas tu dia kata tak apalah, serah Tuhan lah, kita serah Tuhan. Hidup kita ya tak ya putus atas Tuhan belakang. Dia mari hak tu pula penyakit tu aja hadirat. Bertambah penyakit lain pula. Hak tadi tak siap mari hak lain pula. Dia panggil silap faham terhadap Allah pula. Allah biarlah serah Tuhan lah, serah Tuhan. Fatawakkal ala Allah dia. Sebab apa? Sebab dia tak sanggup nak ubah. Pahit sangat ubat tu. Sebabnya penyakit hati ubah dia kena lawan hal tu. Baik, kita ambil lagi ni akan datang dia buat perincian lah akan datang. Ubat utamanya ialah menyelisihi kehendak nafsu, kehendak hawa nafsunya. Sedangkan menyelisihi kehendak nafsu ammarah yang sentiasa mengajak melakukan kejahatan, dan juga lawamah yang mencela diri apa melakukan kejahatan, itu sesuatu yang suka ditanggung oleh seseorang yang cinta ke dunia. Dia kena lawan. Baik, sebenarnya sebut tadi lah, bila kata bakhil kena latih biar derma waktu BBT tu. Jadi nak lawan tu dia jadi berselisih dengan penyakit tu. Okey, kita sokong ngumpat, sebut kebaikan orang. Dia ngumpat tu orang dia tak kena sebut kebaikan orang tu. Sebab kawan tu lebih banyak kebaikan. Sebab ulama sebut, Ibnu Qudamah sebut, orang yang kita nampak jahat tu, cuba bila boleh ke tak 10 jari kejahatan dia? Tak boleh. Tapi kebaikan dia banyak benar. Ana ambil contoh gini. Ni contoh ni ana dengar dalam YouTube, tapi ni menarik lah. Ada seorang kaunselor tu pernah berlaku, dia pernah kaunseling suami isteri yang nak bercerai, tapi dia suruh masuk sore-sore lah, dia cerita ada dalam kuliah dia lah, bukan kuliah, cuma dia program apa ni, bina keluarga bahagia, gitulah lebih kurang. Tapi menarik dia sebut, supaya dalam kitab lah, boleh jadi dia baca kitab tu juga. Dia kata gini, jadi bila dia kaunselor ni, dia mengambil kaedah pendekatan dengan masalah. Okey, apa masalah? Cerita. Dia tak bangkai, dia walaupun dia nampak dah tak betul, dia suruh cerita. Okey, ada lagi tak ada? Okey. Kadang-kadang 2 hari dengar saja.
Dengar pokok, pendengar setia. Baik. Duk sebut keburukan lah. Kata sebenarnya hak buruknya hak mana? Dia tanya. Cuba senara semula. So, 2, 3. Rupanya tak cukup usul. Rupanya syarah yang panjang tu. Syarah. Rupanya mata tak ada. Sikit. Lepas tu dia kata pula, cuba-cuba kat senara pula kebaikan suami daripada mula kahwin. Siapa boleh ada rumah, dia ada kata anak ramah tu mau, cuba ayat kebaikan. Oh, dia kata kebaikan banyaklah kena sebut. Dia punya kaunselor ni kata, situ kita nampak adalah kelemahan dia sebenar. Dia silap faham. Kaunselor tu kata kalau dengar cara dia sebut kata lelaki dia tak ada kebaikan. Tapi bila suruh ulas semula atas nama mata, kalau tadi syarah. Tak siapa pun 10 hari. Tapi bila suruh sebut kebaikan, oh banyaklah dia kata. Lepas tu kaunselor ni tanya, sebenarnya dia balas ni masa mana? Sebab anak lama ni. Anak tak bagus juga kaunselor tu. Dia tidak kacau usaha bagus kaunselor. Memang orang bahasa pun dia guna pun cukup menarik lah. Piah-piah tak akal dia ni. No. Tapi kita tengok boleh tupai banyak. Ada hadis Nabi kan. Sahabat nak cerah Nabi tanya lah. Tak okay, tak ada kebaikan banyak kan. Ada juga hadis tu. Oh dia kata banyak lah. Dia kata, jadi kaunselor tanya, balas masa mana? Dah anak lama ni. Kau dengar kau cara balas tu tak? Tak nak sabar boleh anak ketemu. Dia kata tengah malam tak balas dia tu. Dia punya balas sebelum ngeri. Anak asal tu dia tambah tu kaunselor tu. Anda tak percaya tu. Anda geli-geli dia tambah ni. No. Tapi ada banyak benda kita tengok tu super dalam kita dah baca. Nak ayatnya ke apa dia? Nak ayatnya hakikat manusia dia sebenarnya kesalahan dia tak banyak. Kalau dalam kitab misalnya tak silap An-Hasai Abang Nakar dalam falsafah Islam lah, dia sebut, dia kata sebenarnya Allah buat pada manusia ni secara fitrah kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Cuba kita nilai isteri kita lah, kita nampak tu, cuba bila kebaikan dia, lipat lah. Tak boleh, kita tak nak buat pun supaya dia. Lepas tu kalau dia sebut kita pula, dia pula lipat dekat lah kat dia pun. Tapi bila suruh sebut kebaikan tak boleh, berapa banyak sangat. Memang gitu. Sebab itulah dalam kisah ni anak-anak sebutnya bahawa sebenarnya kalau kita sendirilah, kalau kita kira kesalahan kita, nipu dah kita. Muzik adalah kita kata. Gak dalam agama kita ni, dia tidak suruh, dia tidak bebankan kita mesti kita baiki semua sekaligus lah kita. Sebab tu kalau kita baca dari kitab ni, bakal ada akan datang. Kalau kita baca dari kitab Tazkiyah mengikut ulama, kita kena senaraikan berapa dulu kelemahan kita. Sesa nak buat semua lah tak boleh. Pok darah anak buti rokok, sebut rokok yalah. Pok kita tak isap rokok, dia kemai gitu ya. Mana isap rokok pok kita ni. Baik. Pok darah anak ni dia beratlah dia ni. Dia nak buat lah ke mana, tapi nekat dia kuat. Tapi masa tu doktor kata ada dah sikit terjejah paru-paru dia. Tapi dia tak boleh berhenti kok. Dia pergi ke Mekah setahun dia duduk. Dia kerja, dia tukar kayu Mekah. Boleh visa apa kerja setahun. Lepas tu dia klik. Habis visa dia klik. Memang dia boleh berhenti. Dia cerita duduk sana. Memang dia tak isap. Memang dia berhenti siapa ke learning. Tapi learning tak. Orang panggil parah lah dia ni. Baru-baru. Tapi maknanya kalau dia tak berhenti, boleh dia ajar dia lebih awal kira-kiranya. Dia rakyat. Dia rakyat kaya anak lah. Dia kata dia kata proses nak berhenti rokok memang tak isap sungguh lah. Tapi satu hari tak boleh nak dia tengok putih rokok atas jalan raya sana. Dia ambil senyap, dia cucuk sekali serak cerah putih mata dia kata. Nak ayatnya sampai tahap tu dia. Tapi dia boleh berhenti. Tapi kat di Mekah, kat lah ni tak perlu pergi Mekah, dia ada obat dia. Obat dia. Nak ayatnya perkara ni kalau kita nak buat sebab tu dia perlu mujahadah. Tu mujahadah tu. Mujahadah tu. Klik dekat dia suka tu, kat dia kata boleh berhenti aku muncul dah dia kata. Sebab jejak muda dia sokok. Tu boleh. Tu mujahadah tu ayatnya payah. Sesuatu yang sudah jadi tabiat, kalau kita nak ubah dia perlu mujahadah. Mujahadatun nafs. Payahlah. Baik. Ana habislah sedikit sini habis sedikit ni. Baik, Allah berfirman, cuba kita tengok. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha
wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Akibat dia panggil fa akibat tu. Fa tu dia panggil fa lil akibah. Kesal dia fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Apa maksud dia? Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan sehingga kamu dapat hasil, dan juga perniagaan yang kamu bimbang akan merosot prestasi dia, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, kalaulah hak tu semua tu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan lebih saya lagi daripada nak berjihad untuk agamanya, fatarabbasu, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, maksudnya azab seksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Secara ringkas, ayat ni, orang yang cinta kepada selain Allah lebih daripada Allah, itu disebut fasik. Sebenarnya kalau kita baca dalam tafsir, memang tak salah kita cinta pada isteri anak, tak salah, memang tidak salah, tapi jangan lebih daripada Allah dan Rasul. Jadi lagu mana tu dia panggil, dia punya orang panggil kepada kita kata ni, penilaian kita, kata kunci dia lah kita kata. Jadi lebih tu lagu mana? Dikira lebih tu lagu mana? Anda tengok dalam syarah ada Mufrad As-Sailul Murajjab itu, dia kata gini, Maulid ni jawab dia kata ukuran lebih tak lebih tu maknanya kalau bertembung antara kehendak nafsu kita untuk dapat sesuatu tu dengan kehendak Allah, makna bercanggah dengan syariat. Hak ni salah, tapi hak ni dia akan memuaskan nafsu kita, tapi tak betul. Akal kita berkata tak boleh gini, bercanggah dengan kehendak Allah, kita sanggup buat tu, tinggal ni. Baik, anda nak sebut gini mudah, kita semua ni termasuk anda mesti pernah ada satu sekali, paling kurang lah, tapi tidak sekali, banyak kali ada kita nak buat sesuatu, hati kita kata tak molek ni, akal kita tak molek ni, tak molek tu dari segi agama, tapi kita buat juga. Ada ke dalam hidup kita? Kita mesti ada. Sebab tu ulama kata maknanya kalau gitu kita boleh buat keputusan selalu, akal kita, agama kita gagal kawal kita, mana hati kita telah dikawal oleh nafsu kita. Kita nak buat misalnya contoh, anda ambil contoh mudah, sebab tu anda kata hak ni kena semua orang ni. Nak mari masjid ni, kita ambil satu contoh, dia tahu dah mari masjid ni molek, dia tahu dah, hati dia berkata gitu, tiba-tiba tak segi kerana perkara-perkara remeh. Sedangkan zaman Nabi ada sahabat buta, Nabi sugi lagi, buta tidak menjadi sebab untuk seorang tak pergi ke masjid kalau tidak ada hal-hal yang membahayakan dalam perjalanannya. Kalau misal contoh dalam syarah sebut, kalau ada jiran boleh bawa, wajib pergi lagi, kena pergi. Jadi kita ni, kita tahu dah, kita perasa sebenarnya tak sakit lah mana. Sebab kalau menggol air bangun lah, lu sakit tak tu masjid tak. Hati kita kata tak betul, tapi kita tak pergi juga masjid. Cara tu kita boleh ni, orang lain tak tahu kita ya. Setiap orang mesti ada kita. Dia kata hak ni salah berdasar pada agama, berdasar pada kewarasan akal dia, hak ni betul, tapi dia buat salah juga. Mungkin benda-benda besar kita tak buat, berzina, na'udzubillah, menipu mungkin tak, tapi benda-benda kesalahan-kesalahan hak tidak kira dosa besar, hati kita kata tak boleh gini, tapi buat juga, mesti ada. Itu salah satu tanda untuk kita ukur bahawa jiwa kita ni mana tidak tahap tinggi, tidak tahap tinggi. Tu baik. Yang terakhirlah, berdasarkan ayat di atas, kecintaan kepada anak pinak, harta benda, rumah, sawah, ladang dan tempat tinggal adalah satu benda yang bersifat fitrah, maknanya boleh. Namun jika dicintai sehingga ke tahap mengatasi cinta kepada Allah dan Rasul, iaitu ke tahap gagal melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul kerana mendahulukan cinta terhadap perkara-perkara tadi, itulah bentuk cinta yang dilarang. Dan cinta itu bukan cinta yang dikira sebagai rahmat, tapi cinta itu sudah menjadi penyakit dalam hati. Kena nilah dia gila. Kena nilah. Gitulah tu kan. Baik. Habislah situ. Kalau dalam istilah ulama dia panggil hubud dunia ni gini ni. Untuk sesi akan datang kita akan bincang pula 20 perkara
Yang disenarakan di sini dia panggil bentuk-bentuk penyakit hati. Hak 20 perkara ni dalam buku anda tengok Fiqhul Qulub tu, anda jumpa hak baru ni kita 1000. Ni dia 3000 muka surat. Anda tengok ni dia senara ni 20 ni. Oh dia bincang panjang lagi. Ni ringkas, tapi ringkas ni sudah cukup dah. 20 perkara ni. Tu 20 perkara daripada syirik sampai seterusnya 20 perkara. Mana kalau jadi anda tengok, anda baca tu, kalau kita boleh jaga 20 perkara ni pun, insya-Allah hati kita banyak dah dapat kebaikan. Fokus satu tanpa menjejaskan kerja kita seharian itu. Mudah-mudahan dengan buku ni yang kita baca ni, Allah memberi kekuatan kepada kita. Sebab tu kena doa mau lepas mai, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kena baca semua tu. Minta dengan Tuhan biar kita boleh ikut orang kita ngaji ni. Mudah-mudahan gitulah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.